Ada riwayat lain, ini adalah narasi yang sangat penting untuk difahami. Terdapat banyak pelajaran dalam pelajaran ini. Jadi Rasulullah SAW berjalan pada waktu malam dan beliau sedang beransur pulang bersama isterinya Safiyah radhiyallahu anha, Ummu Mukminin, balik ke rumahnya. Dan dalam perjalanan dalam kegelapan, mereka terserempak dua daripada orang Ansar. Jadi Rasulullah SAW, isterinya Safiyah radhiyallahu anha dan ada dua orang Ansar yang sedang berjalan. Sekarang Rasulullah SAW suruh pasangannya untuk berhenti. Dan beliau memberitahu mereka orang Ansar itu untuk berhenti. Jadi mereka pun berhenti. Dan kemudian beliau berkata, Inna Safiyat bin Yahi. Ini Safiyah. Dan sahabat seperti, mengapa beliau harus menjelaskan kepada kami siapa itu? Maka sahabat berkata, Subhanallah ya Rasulullah. Subhanallah, kamu tidak perlu menjelaskan apa-apa kepada kami. Mengapa pula kita berfikir sesuatu yang salah? Jadi Rasulullah SAW berkata, Inna syaitana yajri min ibni Adam majrad dam. Syaitan mengalir pada anak Adam seperti aliran darah. Wa inni khasyitu an yakhdifa fi qulubikum ma syai'ah. Dan aku takut dia akan meletakkan dan dia akan melancarkan sesuatu ke dalam hati anda. Apa yang hadis itu sedang mengajar kita? Rasulullah SAW sangat berhati-hati dengan waswasa syaitan, terutamanya bagi orang-orang yang beriman, jika mereka mendapat waswasa terhadap siapa? Dirinya sendiri. Dan ini sebenarnya sesuatu yang berkaitan dengan apa yang kita mulakan tadi, skeptisisme mengenai sunnah. Ini adalah waswasa syaitan terhadap Rasulullah SAW. Waswasa syaitan terhadap Nabi SAW. Dan orang jatuh menjadi mangsanya. Waswasa ini diperkenalkan kepada anda dalam surah ini. Dan surah ini memberitahu kita untuk mengenal pasti dan berjaga waswasa dari dua sumber. Dari dua sumber apa? Dari jin dan manusia. Anda kadang-kadang akan jumpa website ini oleh menteri evangelis dan atheist dan oleh orang murtadin, orang-orang yang meninggalkan Islam dan perkara seperti itu. Dan mereka akan memetik sebuah hadis. Lihat apa yang dilakukan oleh utusan anda. Lihat apa yang dilakukan dalam hadis ini. Lihatlah apa yang dilakukan dalam hadis itu. Bagaimana kamu boleh percaya bahawa dia adalah utusan? Lelaki macam apa dia? Sebagainya. Anda akan melihat perkara-perkara itu. Dan orang-orang yang tidak mempunyai pengetahuan yang cukup dan mereka tidak mengingati Allah, mereka tidak banyak mengingati Allah dan kekosongan yang ada dalam mereka, lepas tu mereka baca semua sampah itu dan apa yang berlaku. Syaitan terus mengisi tempat itu dan memasukkan waswasa dan iman mereka hancur. Iman mereka hilang. Serangan yang lebih mudah adalah tidak menyerang iman kepada Allah. Anda tahu apa serangan yang lebih mudah? Beriman kepada Rasulullah SAW. Menerima Allah adalah satu perkara, tapi menerima Rasul SAW perlu lebih merendah hati, bukan? Kerana anda harus menerima perintah seseorang manusia sekarang, yang mana beliau akan memberitahu anda apa yang Allah mahukan dari anda. Dan waswasa ini datang pada satu masa, di mana kita hidup dalam masa ego yang meningkat. Sangat mudah untuk membiarkannya menghalangi. Itulah asal usul psikologi. Saya suka Al-Quran tetapi sunnah saya tak pasti sangatlah. Al-Quran berasal dari Allah. Saya dapat menerima kerendahan hati itu. Tetapi kerendahan hati manusia kepada utusan, saya tak tahu. Tugasnya hanya untuk melaksanakan perintah. Ma'adallah. Dia hanya menyampaikan Al-Quran dan segala yang lain tentangnya adalah urusan peribadinya sendiri. Saya tidak perlu menganggapnya serius. Inilah sikap yang sedang dikembangkan. Subhanallah. Anda akan dapati walaupun secara tidak sedar orang akan berkata, saudara, saya dengar ini adalah haram. Dan Syekh akan berkata, ya itu haram. Adakah itu dalam Al-Quran? Mereka akan berkata, adakah dalam Al-Quran? Anda faham apa yang mereka tak katakan? Adakah itu di Al-Quran atau di sunnah? Tidak, sunnah tak termasuk kat sini. Jika tidak ada di dalam Al-Quran, itu bukan haram. Tidak mungkin itu haram kerana tidak ada dalam Al-Quran. Itulah sikap yang dikembangkan, subhanallah. Ini adalah waswasa syaitan. Ini adalah waswasa besar pada zaman kita dan ini bertentangan dengan kedudukan kemuliaan dan tempat Rasulullah SAW. Dan beliau takut bahawa sahabat akan mendapat idea yang salah mengenai wataknya. Walaupun mereka mengenalnya seperti itu, tetapi syaitan ni begitu kuat. Sekiranya dia kuat melawan Ansarul Madinah yang nampak Rasulullah SAW dengan mata mereka sendiri, dan dia ni syaitan dapat kacau mereka. Jadi kita ni jangan cakaplah kan, kamu ingat dia tidak boleh cuba musnahkan kita? Jadi kita harus berhati-hati. Kita mesti berjaga-jaga. Terutamanya untuk perkara-perkara yang ditunjukkan oleh Rasulullah SAW secara spesifik.
Kita harus berusaha keras untuk mementingkan perkara-perkara itu. Kemuliaan dan penghormatan Rasulullah SAW dan tempatnya di iman kita dalam akidah kita. Anda tahu tak apabila anda mengatakan sesuatu yang tidak sesuai tentang Rasulullah SAW, kesemuanya iman kamu hilang terus. Jangan main-main. Kesemuanya hilang. Semuanya. Subhanallah.